Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Apa khabar ayah, ibu, tuan puan, adik kakak, semua para penonton 114 TV Al-Hijrah? Bertemu sekali lagi kita di Assalamualaikum Ustaz. Dan pada pagi ini, menariknya kita akan bicara mengenai satu topik, bahagia dengan ujian. Dan ada satu cerita yang bakal saya kongsikan, supaya cerita ini bukan hanya cerita dalam sejarah, tetapi menjadi cerita kehidupan kita. Cerita berkenaan adalah cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang sedang dalam perjalanan menuju ke satu destinasi bersama dengan bala tentera beliau yang sangat besar. Tetapi dalam perjalanan berkenaan ada halangan. Ya, bukan roadblock macam PKP sekarang, tetapi sesuatu yang tidak dijangka-jangka oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita sedia maklum mana-mana delegasi ketenteraan, mana-mana military troops bila bergerak pergi ke sesuatu destinasi untuk melakukan serangan, maka tidak ada yang boleh menyebabkan delegasi itu berlaku delay. Mana-mana bala tentera yang lewat juga akan diberikan hukuman. Jadi punctuality ataupun ketepatan masa, ketepatan waktu serangan sangat penting. Tetapi apa yang terjadi adalah perjalanan Nabi Sulaiman alaihi salam dan bala tenteranya. Ya, boleh sebut pada saya siapakah bala tentera Nabi Sulaiman? Ya, manusia. Tetapi jangan lupa bala tentera Nabi Sulaiman juga ada jin dan adanya pasukan burung-burung. Ini adalah bala tentera Nabi Sulaiman. Dan Allah Ta'ala merakamkan di dalam satu surah, surah yang ke-27, surah yang dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana peristiwa adanya yang menghalang Nabi Sulaiman di tengah jalan, yang menyebabkan baginda tidak dapat meneruskan perjalanan buat sementara. Sebab itulah nama surah ini, ia adalah surah semut. Satu makhluk yang sangat halus tetapi mendapat liputan yang besar dari langit. Kerana seekor makhluk yang sangat kerdil lagi halus, ia tidak signifikan pun, kita pijak pun tak rasa bersalah kadang-kadang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan surah yang ke-27 ini ya dengan nama An-Namlu kerana peranan yang telah dimainkan oleh semut ini besar rupa-rupanya. Dan bagaimana nak tahu peranan yang telah dimainkan oleh semut ini? Inilah ceritanya. Iaitulah Nabi Sulaiman apabila dalam perjalanan lalu pada satu lembah. Lembah itu adalah lembah semut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan kepada Nabi Sulaiman, semasa baginda sampai, baginda melihat daripada kejauhan adanya satu lembah yang penuh dengan semut. Baginda tidak meneruskan perjalanan. Lihatnya betapa jiwa rahmatan lil alamin pada Nabi Sulaiman. Walaupun semut ini, tuan-puan sekalian, ia bagi setengah manusia, apatah lagi raja yang punyai urgency, ada keperluan untuk segera pergi tuju ke satu destinasi macam kita jugalah. Ya, bila kita sangat mahu segera sampai, tidak ada yang boleh menghalang perjalanan kita. Apa jua cara kita akan buat agar kita sampai dengan selamat. Tetapi tidak pada Nabi Sulaiman. Beliau, baginda, telah memutuskan kepada bala tentera untuk berhenti seketika. Semua kena berhenti. Ya, dengan jumlah yang sangat besar, ia tiba-tiba diperintahkan agar berhenti daripada kita terus berjalan. Bayangkan ya, bala tentera bergerak dengan sangat pantas. Tiba-tiba orang tertanya-tanya, ya, buat apa berhenti ni? Kenapa tiba-tiba diperintahkan untuk berhenti? Semua orang tertanya-tanya.
Lihat sikap Nabi Sulaiman alaihi salam. Pertama sekali, baginda tidak memilih untuk pijak sahaja binatang-binatang ni, tak ada apa pun, semut je pun. Pertama, baginda tidak begitu. Baginda ada jiwa rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah, baginda meyakini Allah Ta'ala ada sebab mentakdirkan something happen di tengah jalan. Dalam hidup kita macam tu lah. Kita kadang-kadang nak balik kampung raya baru ni, tapi Allah ada rencana yang lebih baik untuk kita stay at home. Dalam hidup kita memang begitu, tuan-puan sekalian. Kita nak pergi destinasi C, ya, kita tak tahu di tengah-tengah tu ada hentian A dan B. Allah takdirkan kita agak lama kena berhenti di hentian A dan B, ataupun mana-mana hentian. Seorang mukmin apabila diuji Allah dengan ujian, musibah di tengah jalan, ada sesuatu yang boleh memberikan kebahagiaan kepada dia meskipun dalam ujian. Dan kisah ini bukan hanya kisah Nabi Sulaiman. Ia adalah kisah yang mesti kita ambil pengajaran dan menjadikan kisah kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan dalam surah An-Naml ayat yang ke-19. Apabila Nabi Sulaiman berhenti mengambil sikap untuk rahmat, mengambil sikap untuk tidak meneruskan perjalanan supaya tidak pijak semut, dan meyakini Allah ada rencana yang lebih baik, tak apalah, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam kita terpaksa berhenti bagi semut-semut ni melarikan diri. Lihat, apabila anda bersangka baik pada takdir Allah, lihat apa Allah Ta'ala beri bila anda memilih untuk tidak mengeluh. Aduh, jam lagi. Anda memilih untuk tidak sekali-kali bercakap perkataan-perkataan yang menunjukkan tidak sopan kepada Allah yang menguasai segala ketentuan yang telah ditetapkan kepada manusia. Lalu bila anda memilih untuk tidak mengeluh, anda memilih untuk bersyukur pada Allah atas nikmat yang dikurniakan, lihat, benarlah kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu memilih untuk bersyukur, tak semua orang, tuan-tuan, puan-puan, apabila diuji Allah dengan kehilangan sesuatu, ya, kehilangan sesuatu yang sangat berharga, apatah lagi kehilangan seseorang yang sangat penting dalam hidup, dia memilih untuk tidak meratapi kehilangan berkenaan, tetapi mengingati, mengenang apa yang telah Allah Ta'ala beri selama ini, ya, memuji-muji Allah atas apa yang Allah Ta'ala telah beri selama ini, ya. Beliau tidak memilih untuk terlalu meratapi dan menangisi ketiadaan barang berkenaan ataupun seseorang berkenaan, tetapi memilih untuk memuji-muji Allah atas apa yang telah Allah kurniakan selama ini sebelum ia hilang daripada hidup, ya. Maka Allah mengurniakan apa yang tidak dijangka oleh orang-orang yang bersyukur ketika ditimpa musibah. Nabi Sulaiman alaihi salam telah diberikan dengan satu nikmat. Apakah nikmat berkenaan? Baginda tidak minta, baginda tidak jangka. Allah kurniakan kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Apabila Allah uji di tengah jalan, ada sesuatu yang menghalang kemahuannya, iaitulah baginda diperdengarkan. Ini adalah nikmat yang tidak dikurniakan kepada mana-mana komander perang sebelum Nabi Sulaiman dan selepas Nabi Sulaiman. Iaitulah baginda diberikan kemampuan untuk mendengar bunyi suara permaisuri semut, memberikan arahan kepada bala tenteranya, anak-anak buahnya, agar masuklah kalian ke dalam sarang agar tidak dipijak oleh Nabi Sulaiman. Apakah perincian kepada kisah ini? Ya, insya-Allah kita akan sambung sebentar lagi. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merakamkan Nabi Sulaiman apabila berhenti akibat daripada semut-semut yang menghalang perjalanan dan kemahuan baginda. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman
senyum dalam keadaan keluar sedikit suara. Ya, nabi-nabi ni bila ketawa tak adalah terbahak-bahak ha 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 ha. Tetapi ketawa para anbiya hanyalah senyum sahaja, tuan-tuan. Lalu aneh ya, musibah depan mata, tapi bagaimana seorang insan boleh mengukir senyuman? Sebab apa saya sebut tadi? Yang pertama sekali, ya, yakin Allah Ta'ala ada sebab merancang sesuatu di atas rencana kita. Yang kedua, yakin Allah Ta'ala, ya, akan memberikan nikmat bila kita bersyukur dalam musibah. Dan Allah kurniakan nikmat yang tidak disangka dan tidak diminta oleh Nabi Sulaiman. Iaitulah baginda semasa berhenti mendengar semut memberikan perintah kepada anak-anak buahnya. Ya, dan ini adalah satu nikmat yang besar kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab apa? Anda dibolehkan mendengar suara makhluk yang tak ada manusia boleh dengar. Kalau suara permaisuri semut dalam tanah anda boleh dengar, musuh mana yang boleh mengalahkan anda? Sebab mesyuarat sulit confirm akan dibuat untuk berdepan dengan tentera Nabi Sulaiman. Tiba-tiba minit mesyuarat, segala dibincangkan dalam mesyuarat sulit. Ya, pemberi arahan dalam mesyuarat sulit. Segalanya dibincangkan kantoi, bocor begitu sahaja kerana Nabi Sulaiman diberikan kemampuan oleh yang maha mendengar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Nabi Sulaiman kalau sudah boleh mengetahui rencana musuh? Baginda akan boleh mengatasi rencana musuh. Berapa banyak bala tentera boleh tumbang di medan tempur kerana tak tahu rencana musuh. Sulaiman alaihi salam dibolehkan Allah untuk mendengar suara semut. Maka mana empire boleh menghadapi baginda? Ini nikmat daripada Allah. Kita tak tahu rupanya Allah nak atur kebaikan. Di tengah jalan tu Allah Ta'ala nak uji, kamu bersyukur ke tidak? Aku akan halang perjalanan kamu, patut sampai pukul 10 pagi, tapi kau kali ini kerana semut kau akan sampai pukul 11 pagi. Kau anggap ini ujian ataupun tidak? Kau sangka baik ataupun tidak? Apabila hamba fulan bin fulan itu bersangka baik, kerana kau bersangka baik kepada aku dan kau memuji-muji aku berikan nikmat yang bertambah kepada kau. Aku tidak pernah kurniakan kepada sesiapa nikmat ini. Hentian ini, penghalang ini barangkali keburukan kepada ramai orang. Asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum. Tapi kau anggap ia kebaikan. Nah, tahniah. Aku beri kau nikmat sesuatu yang sangat diperlukan oleh mana-mana komander perang. Iaitulah kemampuan untuk mendengar sesuatu yang bernama rahsia. Allahu Akbar. Dan apa yang Nabi Sulaiman dengar adalah satu bentuk muhasabah kepada dirinya. Kerana semut berkenaan memberikan perintah dengan penuh kasih sayang kepada bala tenteranya. Betapa mengambil beratnya permaisuri semut berkenaan kepada bala tenteranya. Lalu Nabi Sulaiman sedar, saya juga kena punyai sifat prihatin kepada bala tentera saya. Saya juga kena mengambil berat dengan penuh kasih sayang kepada pengikut-pengikut bala tentera saya. Sebab itulah di hentian ini Nabi Sulaiman tidak meneruskan perjalanan dan tidak hanya tunggu sahaja semut-semut ini beransur, tetapi mengambil peluang untuk melakukan apa yang dilakukan oleh permaisuri semut tadi. Iaitulah melihat ke arah pengikut-pengikutnya dan memastikan adakah semua benar-benar bersedia dengan misi masing-masing. Adakah semua jelas dengan arahan masing-masing. Sebab itulah berlakunya cerita seterusnya, burung hudhud didapati tiada. Terima kasih semut kerana menjadi mentor Nabi Sulaiman. Terima kasih Allah kerana memberikan nikmat berkenaan. Yang penting, amalkan doa ini bila diuji dengan musibah. Suratul Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, kurniakan saya kekuatan untuk bersyukur. Perhatikan doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak berkata, ya Allah, aku bersyukur. Tetapi Nabi Sulaiman berkata, auzi'ni, benakan penghalang dalam hati saya agar syukur dalam hati yang saya nikmati sekarang tidak keluar daripada hati saya. Perhatikan bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam bimbang hatinya berbolak-balik. Kita bagaimana? Punyai kemampuan bersyukur bukan mudah ketika diuji dengan musibah.
Nabi Sulaiman meyakini ia adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang bersangka baik bila diuji Allah dengan musibah. Lalu beliau meminta agar Allah auzi'ni, benakanlah kepada saya penghalang pendinding agar syukur dalam hati yang saya dapati sekarang ada dalam hati saya tidak keluar ke tempat lain. Lalu jadilah saya orang yang tidak bersyukur. Tak nak wahai Allah, kerana apa yang kau beri kepada saya adalah ujian sebenarnya. Ia adalah nikmat bagi komander-komander perang. Ia adalah anugerah yang besar. Anda tak payah nak belajar susah payah 4 tahun untuk dapat kemahiran boleh dengar bunyi perkataan semut. Ia adalah anugerah Allah. Berapa ramai orang yang tumbang dan tumpas dengan nikmat ini. Tetapi Nabi Sulaiman bimbang dengan nikmat ini. Lalu baginda berdoa agar jangan keluarkan nikmat ini daripada hati saya. Wa ala walidayya. Yang kedua, dalam doa Nabi Sulaiman juga adalah kurniakanlah kepada saya kemampuan untuk bersyukur atas apa yang telah kau kurniakan kepada saya ini dan apa yang sebagaimana kau kurniakan kepada mak ayah saya. Yang kedua, kita belajar bila menghadapi musibah, ingat mak ayah kita. Agaknya kalau mak ayah aku duduk di tempat aku, bagaimana mereka respon kepada masalah ini? Barangkali dengan telefon dengar sepatah dua apa mama kata, papa kata, kita akan lebih matang menghadapi musibah berkenaan. Jangan duk fikir seorang diri. Kononnya aku sajalah yang pernah pernah menghadapi ujian ni. Bukan kamu seorang pernah hadapi masalah tu. Barangkali mak ayah kamu pernah menghadapi masalah tu. Dan respon mak ayah kita pada masalah tu tak sama dengan respon kita. Jadi ambil teladan kalau baik daripada mak ayah. Yang ketiga, wa an a'mala salihan tardah. Bila Allah uji dengan musibah, jangan sampai tak buat apa-apa seperti bersedekah. Bersedekah adalah amal soleh, dan tahu tak tuan-tuan, sedekah boleh membantu kita keluar daripada kekusutan, boleh membantu kita keluar daripada musibah. Jangan remehkan kuasa sedekah, kerana bila kita memberi kerana Allah, walaupun kita dalam susah, Allah akan ganti tau. Allah akan ganti. So Nabi Sulaiman punya prinsip, aku diuji dengan musibah, aku cuma harap kau berikan aku istiqamah untuk terus beramal saleh. Kerana amal yang kerana Allah tardahu, amal kerana Allah akan membantu kita keluar daripada musibah. Berapa banyak orang yang keluar daripada musibah kerana bertawassul dengan amal saleh yang pernah dikerjakan. Dan akhir sekali, jadikan orang-orang saleh sebagai idola bila menghadapi musibah. Sebab itulah doa Nabi Sulaiman berakhir dengan tempatkan saya satu hari nanti lepas saya mati di tempat kau kumpulkan orang-orang saleh, iaitu di syurga. Aku tidak akan mampu ke syurga kerana amalanku, walau aku pemerintah seluruh dunia, berapa banyak amal saleh aku boleh lakukan, tetapi aku hanya masuk syurga dengan rahmatmu. Maka Allah, jadikan aku orang yang mengambil teladan daripada orang-orang saleh sebelum aku, daripada Daud alaihi salam ayah aku, daripada Nabi Musa, Nabi Harun moyang aku, daripada Ibrahim, Ishak, Yaqub moyang aku. Bila aku diuji dengan musibah, berikan aku kekuatan untuk membaca kisah orang-orang terdahulu yang bila diuji dengan musibah mereka bertambah saleh. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kisah ayat 19 surah An-Naml ini benar-benar memberi kekuatan untuk kita senyum dengan musibah yang Allah Ta'ala pilih kita untuk kita menghadapi musibah berkenaan. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan sebenarnya bersama dengannya kesenangan. Usah tunggu selepas musibah, kerana semasa kita diuji dengan musibah berkenaan, ia sudah Allah berikan banyak kebaikan. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat kepada tuan-puan yang menonton pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.